Okey, hai. Jadi hari ini cikgu akan mengajar bab 2 pemfaktoran iaitu faktorkan menggunakan kaedah darab silang. Okey, ini adalah contoh nombor 1. W kuasa 2 tambah 4W tambahkan dengan 4. Jadi untuk kaedah darab silang ni, kita buat satu garisan memanjang. Okey, dan satu garisan melintang. Okey, dan kita letak di sini adalah operasi darab dan juga tambah di sini. Okey, dan kita susun. Okey, macam mana cara kita susun dia adalah pertama sekali kita tengok W kuasa 2. Berapa darab berapa jadi W kuasa 2. Jadi, kalau W, cikgu tulis kat sini kalau W kuasa 2, maksudnya W darabkan dengan W akan jadi W kuasa 2. Okey, jadi cikgu tulis kat sini lah. W darab dengan W, so jawapan dekat sini akan jadi W kuasa 2. Okey, jadi kemudian kita tengok yang di belah sini pula. So, yang ini kita dah settle. So, tinggal 4W tambahkan dengan 4. Jadi antara dua ini kita perlu settlekan nombor 4 dahulu. Okey, mula W kuasa 2. Lepas tu nombor 2 ni nombor 4 dululah. So 4 maksudnya ini kaedah darab kan. So kita juga buat darab. Berapa darab berapa dapat jawapan 4. So kita ada dua jalan kerja, 1 darab 4 ataupun 2 darabkan dengan 2. Okey, ada dua pilihan jawapan. So sama ada nombor yang A ataupun yang B. Sekarang ni kita nak tentukan sama ada kita nak pilih A atau B. Kita tengok dekat nombor sebelah dia ni, 4W. Okey, 4W ni kita perlu tambahkan ataupun boleh tolakkan supaya menjadi 4. Nombor 4. W ni kita abaikan. Yang pasti nombor dulu, nombor 4. So kalau 4 ni, kalau kita tambah 1, dia akan jadi 5. Ataupun kita tolak, 4 tolak 1 akan jadi 3. So dia tak kena dengan jawapan 4W ni. Kita tengok dengan yang sini. Kalau 2 tambah 2 dapat jawapan 4. So maksudnya kita boleh gunakan yang inilah. Kita akan tukar jadikan 2 tambah 2. So kita gunakan yang B ini. Okay, dan kita letakkan di sini. 2 darab 2 dapat jawapan 4M. Kemudian kita tengok, silang 2 darab 2 dapat jawapan 4. So M ini tidak perlu. Seterusnya kita tengok pula nombor, kita buat kaedah penerapan silang dia. Okay, kaedah penerapan silang, okay, pertama sini pergi kepada bawah dan pergi atas. Nama pun darab silang kan. Okay, jadi W darab 2 akan jadi 2W. W darab 2 pun sama akan jadi 2W. So 2W tambahkan dengan 2W dapat jawapan 4W. Okay. So kita boleh nak tahu supaya kita tidak confuse. So kita boleh letakkan, gantikan sebagai A, B, C. So jawapan dekat bawah ni kita akan susun A, C, B. A tu masih lagi sama. C dan B ni dia bertukar tempat. So okay, bila gunakan kaedah ini kita boleh tuliskan jawapan dia. Okay, buatkan 2 kurungan. Okay. Pertama sekali W dengan 2. 2 ini adalah nombor positif. So kita letak kat sini. W tambahkan dengan 2. Begitu juga dengan di sini. W tambahkan dengan 2. So W tambah 2. Okey, so jadi siap. Okay, jadi untuk nak pastikan sama ada jawapan ini betul ke salah, awak boleh cuba kaedah penerapan macam biasa dan awak akan dapat jawapan sama macam di atas ini. Okey, itu cara untuk nak cari jawapan. Jadi setakat jawapannya macam ni saja. Soalan seterusnya nombor 2, contoh M kuasa 2 tolak 12M tambahkan dengan 36. Jadi cikgu letak kat sini A, B dan juga C supaya titik kita tidak keliru. So kita susun macam biasa, susun begini. Okey, so kita dah tahu sini adalah darab dan sini darab dan sini adalah tambah. Berapa darab berapa jadi M kuasa 2. So M darabkan dengan M. M darab M jadi M kuasa 2. Okey. So sini adalah tempat letak A, di sini tempat letak C, di sini adalah tempat letak B. Okey, dikotak sinilah. Okey. So sekarang ni untuk dapatkan C, kita tengok dulu. Berapa darab berapa jadi 36. So kita letak di sini, tepi sini. Nak letak pun boleh, tak nak letak pun boleh. Okay, jadi cikgu dah senaraikan di sini. Okay, 1 darab 36, 2, 3 dan seterusnya. Sekarang ni bila kita dah tuliskan senaraikan faktor bagi 36 ini, kita tengok yang bahagian B ini, berapa tambah ataupun tolak dapat jawapan negatif 12M. So jangan lupa di depan sekali ni pun kita ambil keyword negatif. Okey, so di sini cikgu sudah buatkan tambah. Okey, dan cikgu rasa yang paling hampir adalah 6 dengan 6. Dapat jawapan 12. So sekali ini jawapannya positif. Sekarang ni kita nak jawapan dalam bentuk negatif. Okey, bila negatif kita juga boleh buat negatif 6 tolak 6 dapat jawapan negatif 12. So dia akan sama dengan sini. So tuliskan dekat bahagian mana negatif 12M. So kita boleh tuliskan dekat sini negatif 12M. Letakkan di sini sebab sini adalah bahagian B. So salin balik di sini bahagian B negatif 12M. So kita sudah tahu tadi negatif 6 tambahkan dengan negatif 6 dapat jawapan negatif 12. So kita senaraikan darabkan dia kat sini. Negatif 6. So kita letak sekali negatif 6. Negatif 6. Negatif 6 darabkan dengan negatif 6 dapat jawapan positif 36. Sini adalah positif. So sama dengan di atas lah. Kemudian kita menggunakan kaedah penerapan silang. So sini darab ke atas, sini darabkan dengan di bawah. So M darab dengan negatif 6. So M tolak 6. Dan juga M tolakkan dengan 6. Maka ini sajalah jawapan dia. Jika nak tahu jawapan kita boleh cek dengan cara mengembangkan dia. So awak akan dapat jawapan sama macam soalan di sini. Okey.
Okey, seterusnya kita sambung soalan nombor 3, muka surat 18. Patuhkan ungkapan algebra yang berikut. Soalan A, x kuasa 2 tolak dengan 2x tolak 35. Jadi kita wakilkan di sini A, B dan juga C. Tuliskan di bawah A, C, B. Okey, dan buat satu garisan dan sini garisan di sini. Okey, so kita sambung. Kita pergi kepada C. Okey, sekarang kita perlu settlekan yang C dulu. So, kita tengok C yang ini, negatif 35. So, berapa dapat berapa jadi negatif 35. So, ini cikgu dah senaraikan di sini. 1 darab negatif 35, 5 darab negatif 7, negatif 5 dan darab 7. Okey, kemudian kita perlu buat operasi tambah ataupun tolak supaya kita nak dapatkan dengan negatif 2 yang B ini. Okey, so cikgu tambahkan dulu semua. Okey, mula cikgu tambah. Okey, tambahkan dengan negatif 7 dan juga negatif 5 tambah dengan 7. Jadi cikgu tengok dekat sini yang dapat negatif 2 adalah yang inilah. So yang A yang ini. Okey. So dia dapat negatif 2 sama dengan sini. So sekarang ni untuk yang ini kita salin, kita letak di bahagian C yang sinilah sebab ini adalah bahagian C di sini adalah negatif 35. Okay. Jadi dalam buku tu dia dah bagi jawapan, dia letak sini negatif 7. So negatif 7 sudah ada. Jadi kita perlu letak jadi sini 5 lah. 5. Negatif 7 darab 5 dapat jawapan negatif 35. Okey, yang sebelah dia, so kita salin saja. Negatif 7x tambah 5 dapat jawapan B lah. Yang ini B, iaitu negatif 2x. Kemudian kita buat darab silang. Okay, jadi di sini dia adalah x tambah 5 dengan lagi satu x tolakkan dengan 5. So ini jawapan dia. Kalau nak tulis jawapan x tolak 7 dulu dan x tambah 5 pun boleh. Mana-mana jawapan pun diterima. Okey. Jadi di sini cikgu dah menggunakan kaedah darab dan juga tambah. Jadi cikgu boleh tambah, masih lagi tak dapat jawapan positif 8. Kenapa? Sebab di depannya ada nombor 2y kuasa 2. Okey, apa kita settlekan satu-satu dan cikgu isikan siap-siap di sini supaya tidak tertukar. Okey. Jadi 2y kita pecahkan di sini, cikgu letak di sini jadi 2y. 2y darabkan dengan y menjadi 2y. Okey, kemudian kita akan try and error lah. Jadi cikgu pilih negatif 7 dengan nombor 4 dekat sini. So cikgu letak dekat sini Negatif 7 dengan sini positif 4. Okey, kerana negatif 7 darabkan dengan positif 4 dapat jawapan negatif 28. Okey, jadi cikgu cuba darabkan. Okey, pertama sekali cikgu darabkan yang sini dululah, senang. Okey, sini y darabkan dengan negatif 7 dia akan jadi negatif 7y. So kemudian kita darabkan di sini 2y darabkan dengan 4 dia akan jadi 8y. So dia adalah positif lah sebab ini positif dan ini pun ada positif. Okey, sekarang ni kita try nak tu jawapan betul ke salah. Kita tengok dekat sini negatif 7 tambah dengan positif 8. So kita akan dapat jawapan 1. Okey, kita akan dapat jawapan 1y ataupun kita perlu tulis y saja, tak perlu tulis 1y. Okey, yang ini kita terima, yang ini kita tidak terima. So maksudnya yang ini kita betul lah. So dia matching dengan kita punya jawapan semua. Jadi kita boleh tuliskan dekat bawah. Okey, macam mana kita nak tulis? Kita tuliskan 2y tolak 7. Tuliskan 2y tolak 7. Y tolak 7 dan juga Y tambah dengan 24 tambah dengan 4. Okay, so itu saja. Okey. Okey, untuk soalan yang C, 3P kuasa 2 tambah 4P tolak dengan 32. So kita buat bentuk T-junction macam ni. So ada A, B dan C. Jadi kita tulis kat sini A, jadi sini jawapannya C dan sini adalah B. Okey, kemudian tuliskan kat sini adalah darab dan juga tambah. Okey. Setelah tulis tu, kita tuliskan jawapan sisap. Sini adalah 3P kuasa 2, C dia adalah negatif 32 dan sini adalah positif 4P. Okey. Bila dah buat macam ni, kita akan pergi tengok yang C ni dahulu. Okey, kita cari. Okey, kita faktorkan 32 ini, maksudnya 1 darabkan berapa jadi negatif 32. So 1 darabkan dengan negatif 32. Kemudian 2, 3 dan seterusnya. Okey, jadi ini adalah yang cikgu sudah faktorkan yang di sini. Okey, kemudian cikgu cuba tambah dan juga tolak. Maksudnya cikgu 32 tambah dengan 1 ataupun kalau nak buat negatif 32 tambah 1 pun boleh, tapi cikgu nak cepat, kita cuba semua nombor positif supaya cepat kita dapat. So tambah dapat 33, sini 2 tambah 16 dapat 18, 4 tambah 8 dapat 12. Kemudian cikgu tengok tolak. So cikgu tolak, okey, kemudian cikgu cari. Kita nak cari yang tambah atau tolak, dia mesti akan dapat positif 4. Okey. Jadi cikgu nampak di sini, mana nombor 4 di sini? So sini adalah nombor 4, maka kita boleh gunakan yang ini supaya dapatkan nombor positif. Jadi kita ambil 8 tolakkan 4, kita akan dapat jawapan 4. So kita boleh letakkan di sini. Sini 8 ni positif dan ini adalah negatif. So kita letak sini nombor 8 dan sini negatif 4. Maksudnya 8 darab dengan negatif 4 dapat negatif 32. Okey. Sebelum itu kita cikgu lupa nak tulis kepada A. A ini macam mana boleh dapat 3P kuasa 2? So kita tulis saja 3P darabkan dengan P dapat jawapan 3P kuasa 2. So ini dah dapat. Okey, bila dah dapat, kita cuba darabkan dia. Okey, P darabkan dengan 8 akan jadi 8P. So kemudian 3P darab dengan P, negatif 4 akan jadi negatif 12P. Okay, so sekarang sini adalah positif. Okay. Positif 8 tambah negatif 12. Dapat tak jawapan 4 ni? So kita ambil kalkulator. 8 tambah. Okay, so 8 tambahkan dengan negatif 12
dapat jawapan negatif 4. Okey, tak kena. Sekarang ni soalan ni dia nak dapatkan positif 4. Jadi dekat mana salah? Mungkin kita tersalah di sini. Okey. Kita cuba tukar dekat sini. Kita cuba buat negatif 8. Kita terbalikkan, tambahkan dengan 4. Dapat jawapan. Boleh tak kalau dapat jawapan apa? Dia akan dapat jawapan negatif 4. Kita cuba dahulu. Okay, so kita tukar di sini. Kita ambil warna pen lain lah supaya senang. So kita ambil di sini negatif 8 darabkan dengan positif 4. Taklah, ambil yang sama. So positif 4. Kita cuba di sini. Negatif 8 darabkan dengan positif 4. Masih lagi dapat jawapan negatif 32. So kita cuba darabkan. P darab dengan negatif 8 akan jadi negatif 8P. So kemudian 3P darabkan dengan 4 dia akan jadi positif 12P. So jadi di sini tak ada dia jawapan dia bentuk positif lah, tiada negatif. Okay, so kita cuba tekan kalkulator. Negatif 8, okay, negatif 8 tambah dengan 12. So dapat tak positif 4? So dapat. So maksudnya yang ini betul-betul lah. Okay. Bila kita dah dapat cek jawapan di bawah sini sama, maka kita boleh buatkan jawapan dia. So yang pertama kita tuliskan. Okay, kita tengok dekat sini dengan sini. 3P tolak 8. So dekat sini 3P tolak 8 dengan P tambah 4. So P tambahkan dengan 4. So inilah jawapan dia. Soalan D, kita tengok di sini, negatif 3M kuasa 2 tambah 32M tolak dengan 45. Jadi kita tengok di sini, mana satukah yang sama? Sini ada M, sini ada M, di sini tak ada M. Okey, tak apa. Kita cuba keluarkan sesuatu, kita cuba keluarkan negatif. Okey, sebab negatif kalau darab kita boleh cekak jadikan dia sebagai positif. Okey, so sekarang cuba keluarkan negatif. Jadi kita dekat sini negatif, darab apa jadi 3M kuasa 2. Negatif darabkan dengan 3M kuasa 2. So negatif dengan negatif dia akan jadi positif 32M. So negatif darab apa jadi negatif. So negatif darabkan dengan positif. Okey. Bila kita sudah keluarkan, kita tuliskan di bawah. Kita masih lagi keluarkan. Dan ini kita cuba kembangkan macam biasa yang kita dah ajar tadi. Jadi kita akan dapat jawapan 3M tolakkan dengan 5 dan M tolak dengan 9. Okey, kalau cikgu kembangkan dia akan dapat jawapan 3M tolak 32M tambah 45 lah. So kemudian apabila cikgu dah faktorkan di sini, cikgu tak nak ada negatif di luar. So kita perlu darabkan dia. Okey, negatif darabkan dengan 3M akan jadi negatif 3M. So negatif darabkan dengan negatif 5 akan jadi positif 5. So di sini masih lagi sama M tolak 9. Okey, jawapan ini pun kita terima ataupun untuk yang ini kalau boleh kita susunkan letak nombor di depan, iaitu 5 tolak dengan 3M, M tolak 9. Okey, so yang ini lagi tersusun sikit lah. Okey, seterusnya okey, untuk negatif 5P kuasa 2 tambah 29P tambah 42. Jadi apa yang sama? Nombor pun tak ada, P pun tak sama, ini tak ada P. Okay, tak apa, kita keluarkan negatif dan salin soalan. So kita dekat sini. Okey, kenapa di sini berubah? Okey, ini berubah kerana negatif dan negatif akan jadi positif. Begitu juga di sini negatif akan jadi positif. So kita akan faktorkan dia akan jadi. Okey, kita dah dapat di sini, kita boleh faktorkan macam kaedah penampakan silang tu. So kita akan dapat jawapan 5P tambah 6 dan juga P tolakkan dengan 7. Okay. Seterusnya kita darabkan negatif di dalam sini lah. Okay, jadi kita akan dapat jawapan negatif 5P. Okay, kemudian kita akan dapat jawapan. Okay, so seterusnya kita akan buat negatif positif. So dia akan jadi negatif 6. So kita tutup kurungan. Jadi sini masih lagi sama P tolakkan dengan 7. Okay, ataupun 7 tolak P lah. Okay, di sini ataupun negatif 6 tolak 5P. Okay, jika kamu dah cek, kamu dah menggunakan kaedah kembangkan, okay, kamu akan dapat jawapan. Kamu kira kamu dapat jawapan salah. Jika kamu salah, kita cuba tukar tempat. Jadi negatif P tolak 7 sama dengan dalam kurungan 5P tambahkan dengan 6. Okay, kita bawa style darabkan dia. Negatif P tambah 7. Okay, kemudian tutup kurungan, buka lagi. So ini masih lagi samalah, tambahkan dengan 6. Okay, yang ini pun nampak tak? Nombor di belakang. Kita boleh susun juga 7 tolak P ataupun 5P tambahkan dengan 6. So mana-mana pun diterima. Okay, soalan nombor 4. Faktorkan ungkapan algebra yang berikut. Okay, soalan A adalah 3MN tolak 3GN tolak dengan 4HM tambah dengan 4GH. Okay, kita lihat di sini ya. Okay, 3. So ada nombor 3 di sini. Okay, kita tengok dia punya pembalik ubah. Sini ada MN, GN. Okay, so sini dua samalah. Ada N, sini pun ada N. Okay, kemudian ini, ini M sama dengan sini. Kemudian G ni pun sama dengan sini. Okey, jadi kita susunkan ikut pembalik ubah yang sama. Mana kita rasa boleh lah. Okay, pertama sekali cikgu ambil yang ni dulu. Okey, yang biasa senang sikit. Cikgu ambil yang ini dahulu. So cikgu tengok antara dua ni. Yang sama apa dia? Yang sama dia adalah nombor 3. Kemudian mana lagi yang sama? N dia sama. Yang lain dia tidak sama kan? Okay, so buat kurungan. Dan tinggal sini M. 3N darab M dan jadi 3MN. So 3N darab berapa jadi 3GN. So 3 sudah ada, N sudah ada. Yang belum ada adalah G. Di sini adalah tolak. Tulis tolak, tutup kurungan. Okay, dan sini tolak.
Kemudian kita tengok 4HM dengan juga 4GH. So yang sama dia adalah nombor 4. Okay, apa lagi yang sama? H. H dia sama. Okay, buka kurungan. 4H sudah ada. So M belum ada. So tulis dekat sini M. Okay, kemudian 4H dapat berapa? Jadi 4GH. So 4 dengan H sudah ada. So yang belum ada adalah G. Okay, tutup kurungan. So yang ini kita nak letak apa? Okay, jadi sekarang ni kita lihat di sini. Pertama sekali ini adalah negatif. Okay, di sini pun negatif. Dan di sini adalah positif. Kenapa? Sebab negatif dawabkan dengan positif dapat negatif. Negatif dawabkan dengan positif dia akan jadi negatif N tolak G. Okay, jadi dapat jawapan 3N. Kita ambil yang ini. Okay, kalau boleh yang ini dengan yang ini dia mesti kena samalah. Kalau kita cuba untuk samakan, okay, mudah untuk kita nanti. So yang ini adalah 3N. Kita ambil yang ni. Tolak dengan 4H. Tolak dengan 4H. Kemudian, so yang sama ni kita tulis saja M tolak G. Okay, siap. Seterusnya soalan nombor B. Okey, jadi ini soalan B. So kita perlu analisis dulu mana nombor yang sama, tak sama, apa boleh ubah yang sama, tak sama dan sebagainya. So cikgu sudah buat kurungan kan, cikgu rasa yang ini kita boleh fakturkan dia. Okey, so cikgu tengok sini yang sama 5 dan 20 ada di dalam sifir 5. So cikgu tulis 5. Okey, P di sini ada sama dengan P. So kita boleh letak P. Okey, kemudian 5 P dapat berapa? So kita buka kurungan lah. Kita nak dapat berapa? Jadi 5PQ. So 5 sudah ada, P sudah ada, Q belum ada. So letak Q di sini. Okay, kemudian ni tambah, tulis saja tambah 5P dapat berapa? Jadi 20PS. So 20 bahagi 5 dapat jawapan di sini adalah 4. P sudah ada, tak perlu tulis. So S saja yang belum ada. So tulis S. Kemudian tambah. So kalau dia tambah semua, so tambah semua, tak ada masalah. Cuma kalau dia tolak itu memang perlu berhati-hati. Okay, so kemudian di sini 3 dan 12 ada di dalam sifir 3. So tulis kat sini 3. So mana lagi yang sama? R. So tulis R dalam kurungan 3R dapat berapa? Jadi 3QR. So dawabkan dengan Q, tambahkan 3R dapat berapa? Jadi 12RS. 3R dawabkan dengan 4. R sudah ada, so tinggal lagi 4S. So tutup kurungan. So kita boleh ambil yang di sini lah. Okay, nampak tak? Di sini sama. Yang ini sama. Okay, kalau boleh kena samalah. So ini 5P tambah dengan 3R. Kita boleh terus saja tulis jawapan 3R. Dan lepas sini Q tambahkan dengan 4S. Siap. Okay, begitu juga dengan soalan C. So kita kena buat analisis dulu mana yang sama, nombor yang sama. So di sini cikgu nampak yang sama 5 ni kita boleh fakturkan. So cikgu letak dekat sini 5 sama, so letak 5. Kemudian dia pemboleh ubah dia P dia adalah sama. Okey. So yang tak sama dia adalah P dengan Y. Yang tak sama dia X dengan Y. So cikgu X tambahkan saja dengan Y. Ataupun 5P dapat berapa? Jadi 5PX. So yang belum ada adalah X lah. So 5P dapat Y jadi 5PY. Okay, kemudian kita perlu tolakkan dia. So sini BX tolakkan dengan 3BY. So di sini kita boleh letak dia sebagai ini 3 So kita letak kat sini tolak dengan 3. Apa lagi yang sama? So B sama. Kemudian X 3BX 3BY di sini. So sekarang ni kalau negatif, sini negatif lah. Negatif akan jadi positif. Okay, nampak tak? Sama. XY dengan XY di sini adalah sama. So kita susun saja jawapan 5P tolak 3B. 5P tolak 3B dan X tambahkan dengan Y. Okay, soalan seterusnya. Okay, yang ini kita perlu tengok juga analisis, tengok mana yang sama. So cikgu nampak ada dua di sinilah, ada nombor yang sama. So cikgu letak nombor 7. Apa lagi yang sama? P dia sama, kemudian buka kurungan. So yang ini yang belum ada adalah Q. Yang ini 7 sudah ada, P sudah ada, so R belum ada lah. So ini tolak saja. Okay, kemudian tolakkan dengan yang ini kita boleh keluarkan apa? Nombor dia sama, keluarkan nombor. Apa lagi yang sama? X, so 8. X, so kemudian yang belum ada adalah Q dengan R. So nak letak apa di sini? Positif, jawapannya mesti negatif. So dah siap, tuliskan jawapan. Okay, sebelum tu pastikan ini dengan ini mesti kena sama. Terus tulis jawapan 7P tolak 8X dan Q tolak R. Okay, siap, itu saja. Okay, untuk soalan yang terakhir di sini, soalan E. Okay, kita boleh tengok buat analisis dahulu. So kita tengok sini ada X yang sama. So dan juga 9 dengan 3 ada dalam sifir 3 lah. So cikgu letak di sini 3. Maksudnya 3 dapat 9, 3 dapat 1 dapat 3 juga. So apa lagi yang sama? X, so tulis X. So kurungan 3 sudah ada. 3 dapat berapa? Jadi 9. So 3 dapat 3. Kemudian apa lagi tak cukup? X sudah ada, Y tiada. Tulis Y di sini. Okay, kemudian tolak. So 3 dapat berapa? Jadi 3. 3 dawabkan dengan 1, betul tak? 3 dawab dengan apa? So tulis kat sini 1 lah. 3 dawab 1 jadi 3. X sudah ada, kena kemudian Z. Tutup kurungan. Tapi boleh ke tulis 1Z? Tak perlu. Kamu hanya tulis Z sahaja. Okey, sekarang ni kita nak pastikan 3Y tolak Z ni sama di sebelah sini. So ini kita tulis saja tambah. Okey, 21 dan 7 ada dalam sifir 7. So yang sama dia adalah P. Okey, kemudian 7 dapat berapa? Jadi 21. 7 dawabkan dengan 3. So P sudah ada, Y tiada lagi. Kemudian positif, negatif jadi negatif. 7 dapat berapa? Jadi 7PZ. 7P. Mestilah 7 dapat dengan 1. Kemudian P, di sini ada 2P. So 1 pergi sini, 1 pergi sini lah. P
P di sini. Sorry, ini bukan kuasa 2 lah, ini Z. Oh, sorry. So, jadi 1Z. Boleh tulis 1Z, tak perlu. Tulis Z sahaja. So, kita susun. Pastikan ini dengan ini sama. Susun je. 3X tambah 7. 3Y tolak Z. Siap. Okay, cikgu cek lagi sekali. 3X tambahkan dengan 7. Betul ke di sini 7P? So, di sini P. Jangan tertinggal. Okey, terima kasih. Bye.